Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. Alhamdulillah, syukrun lillah. Hari ini, pagi ini dapat kita bersama-sama untuk mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bagi membolehkan kita memahami Al-Quran. Kita masih di dalam kuliah tadabbur surah Al-Fatihah berdasar kepada buku 7 ayat yang diulang-ulang. Tuan-tuan, puan-puan yang mempunyai buku, bolehlah membuka di halaman 52 dan 55 bagi buku yang cetakan baru. Kita masih lagi pada kuliah awal, iaitu dalam bab isti'azah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Aku berlindung diri kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Dan kita semalam saya mengupas bab kecil, iaitulah bagaimana syaitan itu memperdaya manusia dengan sifat bakhil, sifat kedekut, sifat kikir. Allah menyuruh manusia berinfak, membelanjakan harta yang Allah kurniakan di jalan Allah. Tetapi syaitan akan membisik-bisikkan ke dalam emosi jiwa manusia supaya sayangkan hartanya. Jangan belanja di jalan Allah. Begitulah. Setiap suatu yang Allah perintahkan, maka syaitan akan datang untuk menentang. Kerana itulah sifat iblis. Ingat, sifat iblis dan syaitan, mereka adalah menderhaka Allah. Apa saja yang Allah suruh, mereka akan bangkang. Itulah syaitan. Dan ingat, tuan-tuan perempuan, secara umumnya ketika mana kita rasa nak melaksanakan, nak taat kepada perintah Allah dan Rasul untuk melakukan amal-amal baik, maka syaitan akan datang membisik-bisik dan menghalang-halang kita daripada melakukannya. Itulah kerja syaitan sesuai dengan sumpahan iblis. Jangan lupa sumpahan iblis itu, di mana iblis telah bersumpah bahawa mereka akan menyesatkan umat manusia, terutama kita orang yang beriman ni, dari jalan Allah yang lurus. Di surah Al-A'raf ayat 16, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis berkata kepada Allah, disebabkan oleh engkau telah menghukum aku ini sesat, maka aku akan duduk di mana saja untuk menghalang mereka, iaitulah Bani Adam ini, daripada jalan engkau yang lurus. Jangan lupa itu. Itulah sumpahan iblis. Dan sumpahan iblis itu dilaksanakan melalui beberapa strategik yang mana saya telah mengupaskan sebelum ini di dalam bab-bab kecil, bagaimana strategi syaitan menyesatkan manusia. Antaranya mengkafirkan manusia. Kemudian mengajak manusia melakukan fahsya, keburukan, su' wal munkar dan kemungkaran. Kemudian syaitan melakukan menimbulkan perasaan buruk sangka supaya manusia ini bermusuh, bergaduh sesama sendiri. Dan semalam saya mengupaskan tajuk kecil tentang bagaimana syaitan itu
menghasut manusia supaya berlaku bakhil. Bakhil terhadap harta mereka. Jadi hari ini insya-Allah saya sambung lagi dan saya akan baca, mari kita sama-sama membaca ayat surah Baqarah ayat 268. Tuan-tuan yang ada buku boleh lihat di halaman 52, yang tak ada buku boleh buka terjemahan Al-Quran atau aplikasi Al-Quran di dalam handphone. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله يعدكم مغفرة منه وفضلا Wallahu wasi'un alim. Syaitan itu menjanjikan atau menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berlaku kikir atau bakhil. Sedangkan Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan limpah kurnia. Sedangkan Allah itu maha luas ilmunya. Ayat 268 dari surah Al-Baqarah ini menjelaskan bagaimana niat strategi syaitan itu adalah untuk menakut-nakutkan manusia. Contoh bila kita nak melakukan amal infak, syaitan akan membisik-bisikkan, menakut-nakutkan kita dengan apa? Kemiskinan. Nanti kalau dah bagi sedekah banyak, kau nanti jatuh miskin. Itu cara syaitan membisikkan. Kemudian, dalam waktu yang sama, dia menyuruh kita berbuat kejahatan. Ya'murukum bil fahsya. Dan salah satu keburukan itu ialah sifat kikir ataupun sifat bakhil itu. Dengan tidak kita memberi kepada orang-orang yang sepatutnya kita bantu, maka tumbuhlah sifat-sifat buruk dalam diri kita, itulah sifat bakhil. Dan jangan ingat bahawa bakhil itu baik. Allah kata sebenarnya sifat bakhil itu buruk kepada diri kamu. Sedangkan Allah itu Maha Pemurah Ar-Rahman. Sebab itulah Allah benci kepada sifat bakhil. Ingat baik-baik ya. Allah itu menggambarkan dia adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu maknanya Maha Pemurah. Maha Pemurah Allah ni tak ada dibanding lah. Tak dapat dibandingkan lagi. Bayangkan kita di dalam hidup ini, kita lihat Allah bagi rezeki menyeluruh. Allah tidak pilih kepada sesiapa yang dia nak bagi rezeki. Dia beri rezeki secara menyeluruh. Mari kita lihat. Orang beriman dapat rezeki. Orang kafir yang lawan Allah pun Allah bagi rezeki. Itulah sifat pemurahnya Allah itu. Jadi sebab itu Allah sangat benci kepada orang yang kikir. Orang-orang yang bakhil, yang kedekut. Sebab mereka ini tidak sedar diri. Sedangkan rezeki yang kita dapat ni, segala pemberian, kekayaan, kemewahan dan sebagainya datang dari mana kalau tidak datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang bagi. Qarun yang kaya raya, hebat, sombong, angkuh. Allah marah tu sebab dia lupa diri. Dia rasa harta tu hak milik dia. Dia rasa dia dapat segala harta kekayaan itu kerana kebolehan, kerana ilmu dia, kerana bijaksananya dia. Itulah sebab Allah marah kepada Qarun. Dan resiko kemarahan Allah terhadap Qarun, Al-Quran ceritakan sangatlah dahsyat. Allah benamkan Qarun itu bersama dengan rumahnya, bersama dengan harta kekayaannya ke dalam bumi.
Jadi saya pernah cerita kisah Qarun tadi, iaitulah golongan yang kufur kepada nikmat Allah. Jadi tuan-tuan perempuan nak mengetahui dan memahami lebih banyak kisah Qarun tu kena baca buku saya. Saya tulis dalam buku Bersyukur atau Kufur. Dia dalam bab rezeki ni manusia akan diuji Allah dengan dua sifat. Ada orang dengan Allah memberi rezeki kepadanya, dia bersyukur. Dia menjadi orang yang beriman. Dia menjadi orang yang sedar diri. Sebaliknya segolongan manusia lagi dengan rezeki yang Allah bagi dia menjadi kufur kepada nikmat Allah. Itulah dia. Jadi itu dia dalam buku Syukur dan Kufur ini saya banyak menceritakan golongan-golongan yang siapakah contoh model orang-orang yang bersyukur dan siapa pula model orang-orang yang kufur kepada Allah, nikmat Allah. Salah satu tokoh yang diceritakan di dalam Al-Quran, orang yang ingkar kepada perintah Allah menjadi kufur disebabkan nikmat rezeki, kemewahan, kekayaan yang Allah bagikan kepada dia, itulah kisah Qarun. Ya, tuan-tuan perempuan, kalau nak baca kisah Qarun ni, kena lihat di dalam surah 28. Ya. Surah 28 ayat 78. 79. Dan ayat-ayat berikutnya. Sehinggalah 80. Dalam kisah di dalam surah 28 ni Allah mencerita panjang lebar kisah Qarun. Jadi kisah Qarun ni menariknya, dia adalah satu sejarah, kisah sejarah. Tetapi di sebaliknya adalah pengajaran kepada kita hari ini dalam urusan harta benda. Jadi sesuai dengan topik yang kita bincang hari ini, bagaimana syaitan nak mengajak kita supaya berakhir kedekut itu, kita kena baca kisah Qarun. Orang Malaysia ni pun kenal Qarun itu sebab banyak aktiviti-aktiviti yang orang menjual nama Qarun. Contohnya, cari harta karun. Itu jadi satu aktiviti permainan bagaimana nak. Jadi karun itu dikaitkan dengan harta, dengan kekayaan. Betul? Memang dalam sejarahnya Qarun ini wujud di negeri Mesir di zaman Nabi Harun alaihi salam. Dan disebut bahawa Qarun ini adalah dari kaum Nabi Musa. Mana beliau ialah orang Bani Israel. Tetapi menjadi kaya raya di zaman Fir'aun. Kerana apa? Kerana ada sokongan hubung kait dia dengan Fir'aun. Samalah seperti hari ini kita melihat orang-orang yang kaya raya kerana dia menjadi kroni kepada orang yang ada kuasa. Itulah contoh benda yang sama berlaku dulu. Qarun, seolah-olah dia adalah kroni kepada Fir'aun, maka dia kaya raya. Tetapi dengan kekayaan itu menjadikan dia sombong, angkuh, cakap besar di depan kaum dia, membangga-banggakan diri, menunjuk-nunjukkan kekayaan di depan kaumnya. Sehingga menyebabkan Allah murka kepada Qarun, dan kemurkaan Allah ini sangat dahsyat, tuan-tuan puan-puan. Allah benam dia dalam bumi di hadapan kaum dia. Kaum dia nampak dengan mata kepala tapi tak boleh nak tolong lagi. Di dalam ayat 28 surah 28 ayat 81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha fama kana lahu min fi'atin yansurunah. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. Lalu kami timbuskan dia, benamkan Qarun tadi bersama-sama dengan rumahnya di dalam tanah. Maka tidaklah dia mendapat sebarang pertolongan yang boleh menolongnya daripada azab Allah. Dan dia pula tidak dapat menolong dirinya sendiri. Bayangkanlah bagaimana kalau kita berada di saat itu, dapat menyaksikan bagaimana dahsyatnya Allah benamkan hidup-hidup Qarun ke dalam bumi.
Masya Allah, itu satu siksaan yang Allah bagi di dunia lagi. Cash. Kepada Qarun. Jadi kisahnya itu untuk menjadi ibrah kepada kita. Peringatannya Allah kata, kamu jangan sombong. Kalau kamu kaya, mewah, kamu kena sedar diri bahawa kekayaan, kemewahan itu Allah bagi. Allah izinkan untuk kamu, maka kamu dapat kaya. Jadi ketika kamu kaya, kamu senang, kamu mewah hidup ini, jangan lupa kepada Allah. Maka jadilah orang yang bersyukur. Siapa contoh orang yang bersyukur? Orang yang bersyukur, Quran cerita satu orang yang sangat baik untuk kita jadikan model kita. Satu idola kita, iaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Allah bagi kepada dia kenabian, kerasulan, bagi menjadi raja lagi, bagi sebuah kerajaan yang sangat besar. Sehingga tak ada di dunia ini kerajaan sebesar kerajaan Nabi Sulaiman. Hebatnya kerana rakyatnya bukan sekadar manusia, tetapi termasuk jin dan binatang-binatang. Masya Allah. Tak ada raja yang sehebat Nabi Sulaiman alaihissalam. Tetapi lihat, Nabi Sulaiman ni dapat segala anugerah apapun, dia adalah orang yang sentiasa bersyukur. Dan salah satu lafaznya, ketika mana beliau dibawakan istana Balqis di depan matanya dalam sekelip mata, apa katanya? Hadza min fadli Rabbi. Tengok Nabi Sulaiman. Ini semua katanya adalah anugerah pemberian, kelebihan daripada Tuhanku. Nabi Sulaiman mengakui dan tunduk dengan pengakuan itu bahawa semua yang datang ini adalah kelebihan daripada Allah diberi kepada dirinya. Sambung lagi, liyabluwani aashkur am akfur. Dia sedar bahawa pemberian ni, kekayaan, kemewahan, kerajaan yang besar ini adalah dengan bertujuan untuk menguji diriku, sama ada aku ni bersyukur atau aku kufur. Itulah datang tajuk syukur atau kufur, tuan-tuan dan puan. Kerana Nabi Sulaiman membuktikan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang bersyukur. Itulah lafaznya. Hadza min fadli Rabbi. Ini semua adalah limpah kurnia daripada kelebihan daripada Tuhanku. Ini contoh model yang kita kena ikut. Itulah Nabi Sulaiman alaihi salam. Seorang yang sangat bersyukur. Lagi banyak kekayaan, lagi banyak kerajaan yang Allah bagi. Bayangkan, dia dah ada kerajaan yang besar. Allah bagi lagi satu kerajaan, kerajaan Sabah di bawah pemerintahan Balqis kepada Nabi Sulaiman. Masya Allah. Hebat. Tetapi Nabi Sulaiman sedar, apa pun yang dia dapat tu adalah ujian Allah. Jadi itu kalimah yang digunakan, kalimah bala. Bala yablu, liyabluwani. Makna segala anugerah itu dengan bertujuan dia. Makna Allah hendak menguji aku, kata Nabi Sulaiman. Itu dia. Orang yang sedar diri, dia akan mengakui segala yang kita ada memiliki ini adalah ujian Allah. Maka kita tak akan sombong, tak akan angkuh seperti Qarun. Qarun tadi kufur. Dia rasa harta itu hak dia, milik dia. Maka dia menjadi sangat angkuh. Bayangkanlah kekayaan dia digambarkan oleh Al-Quran, di mana punyalah banyak hartanya sehingga kunci kepada peti kekayaan dia. Bukan peti itu, kunci saja. Anak-anak kunci itu beratnya terpaksa dipikul oleh sebegitu ramai orang-orang yang gagah perkasa. Punyalah kaya sungguh lah. Itu nak gambarkan kekayaan Qarun. Tapi apalah guna kekayaan itu? Ketika mana Allah benamkan Qarun ke dalam bumi, itu satu penghinaan yang sangat dahsyat kepada manusianya, namanya Qarun. So tolonglah kita, tuan-tuan perempuan, jadikan iktibar. Sebab Qarun ni jadi ejen syaitan, nak mempamerkan, nak tunjuk-tunjuk kekayaan dia, riaknya, dengan apa dipanggil satu lagi sifatnya, ujubnya.
Dia rasa diri dia hebat. Ha? Tapi akhirnya Allah hukum dia dalam bentuk hukuman tunai di dunia. Akhirat wallahu alam. Jadi ingatlah, itulah kerja syaitan. Bermakna syaitan berjaya menyesatkan manusia melalui tokoh yang namanya Qarun. Jadi jadikanlah sempadan kepada kita. Tak perlulah berangan-angan nak kaya seumpama Qarun. Sebab apa? Quran dalam kisah Qarun tadi diceritakan ketika mana Qarun keluar mempamerkan kekayaannya di hadapan kaumnya. Kaumnya sangat kagum, masing-masing menggambarkan, membayangkan, betapa untungnya kalau aku dapat jadi seperti Qarun ni. Itulah impian mereka. Tetapi impian itu hancur lebur ketika mana mereka menyaksikan Allah benamkan Qarun ke dalam bumi. Akhirnya mereka menyesal. Tak perlulah kami jadi seperti Qarun. Begitulah Allah nak gambar perubahan psikologi manusia bila dia nampak dengan mata kepala. Kita hari ini tak nampak. Kita hanya mendengar kisah-kisah itu. Tetapi sebaik-baiknya kita hari ini dengan hanya mendengar kisah-kisah itu cukup untuk merubah diri kita. Supaya kita dapat memilih. Nak ikut Nabi Sulaiman AS atau nak ikut Qarun yang Allah benam dalam bumi tadi. Terserahlah kepada pilihan kita. Dan ingat, syaitan akan menghasut kita, memujuk kita, menipu daya kita supaya kita menjadi orang-orang yang seperti Qarun. Ingat tuan-tuan dan puan-puan. Jadi syaitan tadi berbalik kepada ayat 2, surah Baqarah 268 tadi. Syaitan nak ngajak kita kepada keburukan, fahsyak. Maknanya supaya kita melakukan perkara-perkara sumbang. Jadi salah satunya ialah sifat kikir. Sayangkan harta. Tapi syaitan ni nanti kita akan jumpa pula. Walaupun dia berusaha menghalang kita dari berinfak, berbelanja harta kita di jalan Allah, dia akan mengajak kita pula supaya membazir. Itu perangai syaitan yang buruk. Jadi kita baca satu ayat lain yang di dalam surah Baqarah juga. Tadi 268 ni kita naik satu ke atas, 267. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kamu dari sebahagian daripada hasil usahamu yang baik-baik. Anfiqu min tayyibat ma kasabtum, daripada apa yang kamu usahakan. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan daripada segala hasil bumi yang dikeluarkan dari dalam bumi. Wala tayammamul khabitha minhu, maka janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri kalaulah nak mengambilnya untuk diri kita, kita pun tak memandang benda tu. Maksud dia begitu. Walastum bi'akhizih illa an tughmidu fih. Wa'lamu, ketahuilah olehmu bahawa sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Jadi ayat 267 ini Allah nak menceritakan bagaimana caranya kita berinfak. Yang terbaik, makna kualiti infak. Infak ni ramai, banyak orang kita melakukan infak.
Tetapi kita kena semak. Bila kita baca ayat ini, Allah nak kita cek balik. Kita nak lihat infak kita tu infak yang sesuai tak dengan yang Allah kehendaki. Sebab dalam ayat ni Allah sebut bahawa kita berinfak tu sebaiknya ialah menginfakkan apa yang terbaik yang kita dapat. Dan dalam ayat lain Allah menyebut kita berinfak sesuatu yang kita sangat sayang kepada dia, harta tu. Harta yang pada kita sangat bernilai. Yang itulah infak yang paling baik kalau kita sanggup bagi. Tapi apa yang berlaku hari ini, kita lihat balik kepada amalan infak kita. Bila berlakunya saat-saat orang memerlu bantuan, orang meminta kita mengeluarkan, menderma apa yang ada. Biasa kita akan bagi pakaian yang buruk-buruk, yang dah rosak. Kita sendiri tak sanggup nak pakai dah. Yang itu kita bagi. Itu yang Allah sebut dalam ayat ni. Allah kata jangan kamu bagi benda yang buruk. Pemberian yang buruk tu, pakaian baik, apa saja yang buruk kita nak bagi orang. Kita sendiri tengok pun tak nak. Tak berkenan nak pandang. Makna begitu. Jadi yang itu Allah ingatkan kita. Maknanya Allah nak kita ni supaya ikhlas dalam berinfak. Makna Allah sebut di awal ayat tu, Allah ingatkan kita bagi yang terbaik daripada apa yang kita usahakan, hasil usaha kita, kerja lelah penat kita, bagi yang terbaik kepada orang. Kemudian segala hasil yang kita dapat dari bumi, Allah bagi. Kalau orang yang peladang dapat hasil tanam-tanaman dia, orang yang berternak dapat hasil ternakan dia, maka bagilah yang terbaik. Jangan ambil buah buruk bagi sedekah pada orang. Maksud dia begitu. Sebab apa? Buah buruk tu kita sendiri pun tak nak. Bila kita tengok pun tak nak. Picing mata, makna tak nak pandang. Begitu Allah gambarkan. Jadi jangan bagi benda-benda yang macam tu. Nampak di sini Allah ngajar kita nilai infak. Jadi marilah kita semak diri kita. Mungkin kita dulu pun termasuk golongan yang buat macam tu. Bila nak menyumbang menerima ni, ambil yang tak elok dah. Yang dah kita pun tak berkenan dah. Baru kita bagi ke orang. Ini Allah ingat ni. Dalam ayat ni maknanya benda tu isu besar. Dia infak satu hal. Tetapi nilai infak tu, kualiti infak itu Allah tekankan. Allah ajar kita. Allah didik kita. Supaya memberi yang terbaik. Di situlah yang akan menggambar keikhlasan kita dalam berinfak. Bagi yang terbaik. Yang kita sayang nak, itu kita ambil. Tapi cakap senang benda ni, nak praktikkan tidaklah mudah. Itulah. Sebab dalam diri kita ada perasaan sayang kepada harta kita. Sayang kepada hak milik kita. Padahal Allah dah ingatkan, hak milik itu kita yang mengakui. Hakikatnya Allah punya, Allah yang bagi. Tapi kita manusia ni, yang itu kita selalu lupa. Kita selalu lupa. Kita rasa ni hak aku, ni hak aku, ni hak kami, ni. Begitu. Kita rasa kita punya. Tapi Allah kata hakikatnya semua tu aku punya. Aku bagi ke engkau orang tu yang kau dapat. Kalaulah aku tak bagi, engkau orang tak dapat. Yang itu kita lupa. Ketika mana kita ingat bahawa apa yang ada pada kita dalam tangan kita, rezeki kita ni Allah yang bagi. Waktu tu barulah kita dalam keadaan dipanggil in bracket kita sedar diri. Sedar diri. Mana kita sedar diri kita ni siapa? Jangan nak sombong. Jangan nak bakhil. Kerana yang ada pada kita ni rezeki ni Allah bagi. Itu dia punya pesan daripada ayat-ayat yang kita baca tadi. Jadi ingat ayat 267 ni menjelaskan bagaimana Allah nak kita berinfak tu dengan cara yang benar, cara yang sesuai dengan kehendak Allah. Mana kita kena bagi yang terbaik. Dan ada dalam ayat-ayat lain Allah menyebut bahawa kita nak beri tu biarlah kita beri benda yang kita sayang. Kerana ketika kita sayang tu makna kita mestilah yang terbaik. Itu barulah maknanya membuktikan benda tu benda yang kita sangat suka, sangat sayang. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau kita melihat Baqarah ni daripada ayat 261 semalam ataupun sebelum ini saya dah ceritakan tentang bagaimana ganjaran infak. Ganjaran infak yang sangat besar Allah sebut tadi. Jadi dalam ayat
261, kemudian diikuti 262. Allah mengingatkan lagi. Itu kalau kita baca ayat tu berikut ayat daripada 261 Baqarah tadi, kita akan dapati bagaimana cara Allah mendidik kita, mengasuh kita, mengajar kita supaya melakukan infak dengan benar. InsyaAllah saya cuba baca sedikit ayat ni. Kita baca ayat 262. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Allah kata orang-orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah kemudian tidak mengikutinya, iaitu dengan apa yang dah dia belanja tu diikuti oleh manna wal adza, dengan perkataan mengungkit-ungkit pemberian, dan tidak juga dengan perbuatan menyakiti hati orang yang kita beri. Lahum ajruhum 'inda rabbihim, bagi mereka lah ganjaran daripada Tuhan mereka, dan mereka tidak takut dan tidak berasa duka cita. Ingat ni, Allah mengingatkan berinfak. Tapi ada orang lepas dia infak tu, dia mengungkit-ungkit. Itulah dulu. Kalau takkan aku tolong kau ni, hidup kau merempat. Contoh. Itu adalah perbuatan kalimah mengungkit. Allah larang. Jangan mengungkit. Setelah infak, jangan ungkit. Kemudian yang kedua, manna. Yang tadi manna wala adza, dan jangan kamu bersikap adza. Adza ni makna dah bagi tapi menyakiti hati pula. Bagi tangan hulur, mulut mengata. Makna melafaz kata-kata yang menyakit hati orang yang menerima, atau perbuatan kita yang menyebabkan orang yang menerima tu terasa di hati dia. Ni yang disebut adza. Wala manna wala azza. Jangan buat dua perkara tadi, mengungkit-ungkit. Yang keduanya, jangan sekali-kali menyakiti hati orang yang kita bagi. Lihat indahnya pendidikan Allah tadi. Allah nak asuh kita supaya berinfak ni ada cara dia. Sehingga begitu Allah ajar. Supaya apa? Supaya Allah kata nanti infak kamu tu akan mendatangkan ganjaran dari sisi Tuhan kamu. Barulah ganjaran yang akan kita dapat tu. Sebab itu, infak saja belum tentu boleh mendatangkan ganjaran dari sisi Allah. Jika infak tak dilakukan dengan benar sesuai seperti mana yang Allah ajar tadi. Kemudian kita lihat ayat berikutnya 263. Allah kata, قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. Kalimah perkataan ma'ruf yang baik-baik itu, wa maghfirah, dan keampunan adalah lebih baik daripada sedekah yang kita lakukan kemudian ikut dengan perbuatan menyakiti hati orang. Wallahu ghaniyun halim. Sedangkan Allah itu maha kaya, tetapi Allah maha penyantun. Allah nak gambarkan tu. Jadi makna lihat di sini. Ayat ni sangatlah indah walaupun pendek. Allah kata lebih baik. Makna perkataan yang baik tu, kita bercakap baik dengan orang, dan segala keampunan yang kita dapat hasil daripada perbuatan kita yang baik, nilainya lebih tinggi dari sedekah. Ingat balik dah. Sedekah ni nilai kan besar. Allah sebut dalam ayat 261. Nilai sedekah tu 700 kali ganda atau lebih. Tinggi tu. Tetapi Allah kata, tapi kalau sedekah, tapi lepas bersedekah, duduk menyakiti hati orang yang kita sedekah tadi, Allah kata, tak ada nilai. Lebih baiklah kamu bercakap yang baik, ataupun keampunan Allah tu jauh lebih besar daripada sedekah yang diikuti oleh adza, oleh perbuatan menyakiti hati orang tadi. Ingat tu. Kemudian 264 Allah cerita lagi.
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. Wahai orang beriman, janganlah kamu batalkan sedekah kamu dengan perbuatan apa? Manna wal adza tadi, dengan mengungkit-ungkit dan juga dengan menyakiti hati orang yang diinfak tadi. Seperti mana juga kamu berbelanja harta kamu dengan niat riak, nak tunjuk-tunjuk, nak bermegah-megah dengan orang. Dan dalam keadaan kamu tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Allah menyebut tu. Mana peringatan, Allah tekankan lagi dalam ayat ni, jangan kita bersedekah kemudian ikut pula dengan mengungkit-ungkit sedekah kita, menyebut-nyebut secara yang tidak baik. Kemudian kita menyakiti hati pula orang-orang yang kita sedekah tadi. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Ingat tadi Allah kaitkan bahawa Allah bagi satu bentuk perumpamaan. Mana perumpamaan dia kalau kita bersedekah kemudian kita ikut dengan perbuatan yang Allah larang tadi, manna wal adza tadi, makna perbuatan mengungkit dan juga menyakitkan hati tadi, kesan dia seolah-olah seumpamanya batu licin yang ada tanah di atasnya, kemudian batu itu ditumpah hujan lebat, lalu ditinggalkannya bersih licin, tak bertanah lagi. Bayangkan Allah bagi perumpamaan supaya kita berfikir. Kalau dah batu tu licin, ada tanah, datang hujan, habis tanah tu. Begitulah maknanya, kesan daripada infak hilang itu saja. Jadi hendakkah kita jadi seperti perumpamaan? Tentulah kita tak nak. Jadi sebab tu Allah mengingat kita. Allah kata Allah sentiasa Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang kafir. Jadi Allah dah mengingatkan kita ni. Tapi kalau kita ingkar juga, tak mau dengar nasihat Allah tadi, Allah kata tak ada petunjuk lagi. Ingat tak? 265. Masih lagi tentang infak. Tu saya kata panjang sebenarnya ayat-ayat infak ni tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Jadi kalau kita baca lagi, maknanya sampai 265, Allah bagi perumpamaan orang yang membelanja harta mereka mengharapkan redha Allah. Seperti sebuah kebun. Hebatnya Allah nak gambarkan tu. Jadi ayat 265, 266, itu semua masih berkait. 267, semua masih cerita-cerita tentang infak tadi. 268 yang kita dah baca, syaitan nak ajak kepada kefakiran, menakut-nakutkan kita kepada kefakiran. Jadi bayang, 261 hingga 268 dari surah Baqarah tu cerita bab infak. Itu tak masuk ayat-ayat di surah-surah lain. Banyak ayat-ayat tentang infak ni, tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya apa pada kita? Infak ni satu ibadah yang besar di sisi Allah setelah solat. Sebab tu selalu diganding. Biasanya digandingkan. Solat, lepas tu infak. Kadang disebut zakat. Ya? Jadi itu mengingatkan kita bahawa infak ini satu ibadah besar di sisi Allah. Allah hendakkan kita ni biasakan diri kita dengan infak. Sebagaimana kita rasa hebatnya solat itu, rasakan diri kita juga hebatnya berinfak. Inilah cabaran besar kepada kita. Saya melihat hari ini, infak ini satu urusan yang tidak mudah. Karena cabaran yang besar di luar sana, syaitan akan berkumpul ramai-ramai tentang ni projek infak ni. Sebab tu, tuan-tuan perempuan sendiri kalau berusahalah nak menggalak, nak mengajak orang infak, tuan-tuan akan tempuh cabaran-cabaran yang akan ditempuh. Kerana apa? Di luar sana syaitan akan datang ni, attack kita, sana sini, kiri, kanan, depan, belakang, seperti yang disebut tadi. Nak buat yang baik ni, kita mengajak orang berinfak, tidak mudah. Tidak mudah tuan-tuan perempuan nak ajak orang berinfak.
Orang infak hari ni kadang orang merasa dah seronok, happy bila dapat infak bagi orang makan. Alhamdulillah, itu juga satu infak. Tetapi infak ni kita harus melihat dari skopnya yang luas dan besar. Jangan hanya infak tu belanja orang makan je. Yang itu yang kita biasa lakukan apa? Pada kita makan itu benda yang besar. Itu psikologinya. Jadi baguslah kita rasa kita enjoy food, nak makan. Jadi kita bagi orang lain rasa kan makan. Terutama orang yang tak mampu. Baik. Bagus. Tetapi kena lihat kepada kedudukan, keutamaan infak makanan ini bergantung kepada kedudukan. Saya nak cerita ni satu pengalaman yang benar, kisah benar yang saya tahu. Saya lihat sendiri, saya dengar, saya berbincang isu ni. Sekarang ada 2 tabung. Di masjid ada 2 tabung. Saya nak tunjuk contoh. Tabung umum. Tabung pendidikan. Tak apalah, kita bagi 2. Contohlah, ni tabung umum di masjid. Tabung umum ni termasuklah sini. Biasanya ni, maaflah saya cakap isu yang berlaku. Di masjid tabung umum banyaknya akhirnya belanja pada makan. Bila ada kuliah makan, ada majlis makan, makan. Jadi cerita infak, tu saya kata tadi, infak makan ni sebab tak tahulah psychologically manusia suka pada makan. Maka dia. Satu lagi tabung ni, tabung pendidikan. Tabung ilmu ni. Jadi kalau dilihat dari segi kutipan, tuan-tuan perempuan yang mungkin jawatankuasa masjid, AJK, masjid surau, cek sendirilah kalau buat tabung ni agak-agak tabung mana yang banyak sekali orang menabung. Saya ni lah yang paling banyak orang tabung. Yang ini agak kurang. Ini isu dia, saya melihat bahawa masyarakat kita tak jelas sangat tentang infak ni. Bila infak dia terfikir bagi makan orang makan. Bagi orang makan sahajalah infak. Bila bab ilmu ni seolah-olah dia macam tak masuk dalam kategori infak. Saya pernah melihat ni. Ini yang terjadi. Munasabah ke tidak? Satu kelas pengajian yang kita buat kelas kafar lah kata. Ini kelas private lah yang tak dibantu oleh pihak mana-mana. Hanya diusahakan oleh pihak masjid. Kelas kafar, yuran dia RM15 sebulan. Munasabah atau tidak? Saya cakap terus terang, tak munasabah. Kita belanja RM15. Itulah infak kita kepada projek kafar nak mengajar anak-anak kita pandai ilmu agama ni. Daripada RM15 tu lah nak bayar gaji ustaz, gaji ustazah. Berapa mampu kita bayar? Kalau kelas tu adalah contohnya 20 orang. Atau 50 orang. Berapa yang kita dapat hasilnya? Kutipan untuk bayar, cukup kan nak bayar gaji? Boleh bayar gaji tapi dengan gaji yang rendah. Tetapi kita mengharapkan ustaz-ustazah ni nak memberi ilmu yang terbaik, pendidikan terbaik pada anak-anak kita. Tapi bila belanja ilmu ni RM15 rasa dah berat. Saya pernah tanya AJK masjid, tak akan nak letak paling kurang minimal 50 atau 100? Oh, takut orang tak mampu bayar. Ini pemikiran hari ni, pemikiran kita. Bila bab makan RM15, tak ada apa makna dia. Hari ni kita belanja makan makanan segera. Tak payah sebutlah brand apa pun. Tak kurang RM15 satu pinggan untuk seorang. Bayangkan. Ini kita bayar RM15 yuran untuk bagi ilmu kepada anak kita. Ilmu agama pula. Kita berkira-kira. Saya sentuh isu ni sebab isu ni kenyataan. Tuan-tuan boleh cek sendiri. Ini yang berlaku. Ini saya nak timbulkan ini sebab isu ini menggambarkan sikap umat kita, kefahaman mereka terhadap isu infak fi sabilillah. Bila bab makan dia tak sayang duit dia. Sebab tu kebanyakan masjid tabung umum yang nak bagi makan
habis kuliah makan, habis majlis makan. Jadi kita fokus kita ke makan. Bab ilmu kurang, tabung dia akan sedikit. Ini isu dia saya katakan tuan-tuan. Memang kalau kita cakap isu ni kadang-kadang orang terasa hati, terserah. Tetapi hakikatnya makna kita tidak mengutamakan kepada ilmu. Infak ilmu susah nak dapat. Sama juga hari ni. Jadi kita rasa, ini kita kena perbetulkan. Apakah yang kita rasa tu sesuai dengan apa yang Allah nak. Ini contoh yang saya bawa ni, contoh yang benar-benar terjadi. Boleh cek, berlaku banyak ni. Kelas-kelas kafar kita yang persendirian, yang tak dibantu oleh kerajaan. Yurannya berkira-kira nak bayar. Padahal komuniti ibu bapa tu bukan komuniti orang susah. Saya rasa 150 pun mampu bayar. Tapi tak. Kerana kelas ni kafar bayar RM15 saja sebulan. Masya Allah. Ini sikap yang sangat tidak menepati dengan apa yang Islam ajar. Islam utamakan ilmu, tuan-tuan dan puan. Lebih utama dari makan. Jadi keutamaan makan ni lihat tempat. Kalau hari ini, orang-orang pelarian di sempadan negara-negara yang tengah berperang, ya, itu keutamaan mereka makan. Tetapi kita di Malaysia ni rasa-rasanya tak ada orang yang tidak makan. Maka tidak sepatutnya keutamaan infak kita kepada makanan. Hari ini saya melihat keutamaan infak kita adalah kepada ilmu. Sebab isu makan tak timbul. Itu saya kata RM15 orang nak belanja ke tabung ilmu, menggeletar tangan nak keluar RM15. Berkira-kira. Tetapi bab makan, itu saya kata tadi, sepinggan makanan segera hari ini pun harganya lebih kurang RM15. Jadi itulah tuan-tuan dan puan saya nak bandingkan kan. Kita sedar tak nilai infak kita. Kita jamu orang makan dapat pahala infak, pahala sedekah kita, tapi dapat sekali. Orang makan kenyang, kita dapat pahala menjamu. Tak timbul isu. Jangan kata pula saya tak bersetuju dengan infak makan. Tidak. Sekarang isunya keutamaan, priority. Ya, keutamaan tu kita kena fikir. Yang mana lebih utama? Jadi, dengan keadaan ini pada saya, terserah tuan-tuan dan puan-puan, tapi pada saya menggambarkan mentaliti masyarakat kita. Tidak mengutamakan ilmu. Sedangkan hakikatnya kita kena utamakan ilmu. Kerana ilmu itulah yang akan mengangkat darjah ummah kita. Sedangkan infak untuk ilmu ni, Masya Allah. Saya dah sebut dah semalam. Infak untuk ilmu ni dia menjadi jariyah. Mana sedekah tu berpanjang-panjang sehingga tidak ada putusnya. Itu apa yang dipanggil infinity. Tak ada hujung dia. Ilmu itu. Bila kita infak ke tabung ilmu, infak tu dapat anak-anak kita. Anak-anak kita menjadi manusia besok kerana ilmu yang kita infak tadi. Dia pula mengajar orang, berkongsi dengan orang yang kebaikan. Ilmu itu berkembang viral sehinggalah infinity. Dahsyat kan? Ganjaran yang akan kita dapat daripada infak ilmu. Berbanding infak makan. Sekali ya dapat. Orang kenyang, itu pun kadang-kadang kita jamu seenak mana makanan pun tidak semuanya menyenangkan hati orang. Masih juga ada orang yang masih komen lagi makanannya malam ni tawar lah, tak masin lah, kurang manis lah. Jadi itulah. Jadi saya nak menyedarkan tuan-tuan dan puan, kita belajar Al-Quran ini tujuannya supaya kita berubah. Marilah kita ubah dipanggil anjakkan paradigma kita. Ini hebat sikit dengar istilahnya. Anjakkan sedikit sikap mental attitude kita tu kenapa betulkan. Jadi bab infak ni kena ada priority dia. Melihat pada keadaan. Tu saya kata jangan katakan pula saya bercakap dalam konteks yang sama. Tidak. Keutamaan tengok lihat tempat. Tu saya kata kalau di tempat pelarian sana, di negara Afrika yang tak cukup makan tu, makanan, infak makanannya itu lebih utama. Tapi yang saya cakap ni isu di Malaysia, di negara kita ni.
negara yang saya rasa mewah lah, semua orang cukup makan. Kalau ada orang tak makan tu ada something wrong dalam sistem kita. Tak ada yang kelaparan saya rasa. Jadi keutamaan kita sini bukan lagi makanan. Itu pandangan saya. Berasas apa yang saya faham daripada bila kita buat kerja tadabbur ni, kita akan jumpa benda tu. Saya nak ajak tuan-tuan dan puan kembali balik kesedaran asas kita bahawa kena ingat ilmu itu lebih utama lagi. Apatah lagi kita dalam keadaan Allah bagi rezeki dah cukup dah. Makan cukup, apa segala-gala cukup dah Allah bagi pada kita di Malaysia ni. Maka kita kena tumpu fokus kepada ilmu. Kenapa? Kerana kita melihat hari ini, kerana faktor ilmu tak diutamakan, inilah kita jadi macam hari ini. Maaf saya cakap tuan-tuan dan puan. Dulu kita yang belajar bersungguh-sungguh sampai universiti. Tapi niat belajar tu saya rasa tak berapa mantap dalam diri kita. Sebab kita dulu belajar, ini konsep sekularisme. Kita belajar tujuan dia untuk dapat kerja yang baik, untuk dapat jawatan yang bagus, dapat gaji yang besar, hidup senang. Jadi bila kita dah capai semua tu, akhirnya di penghujung hidup kita, pencen kerjaya, orang dah tak nak belajar. Malah orang sekarang memilih istilah RTM. Rehat, tunggu, mati. Sebenarnya kematian tuan-tuan dan puan tak perlu tunggu. Dia akan datang ketika tiba waktunya. Jadi kita sepatutnya kita yang berada di hujung usia, kita ramai yang bersara ni, kena ingat. Pada saya lah. Saya duduk sedar, terasa benda yang tak selesai kita buat ialah belajar. Ilmu. Walaupun dulu kita dah ada ijazah, ada degree, ada macam-macam orang. Tetapi bila kita lihat balik, rupanya banyak benda lagi ilmu tentang hidup ni kita belum belajar lagi. Terutama ilmu tentang masa depan kita. Itu sebablah saya menulis buku Perjalanan Jauh tu. Nak mengingatkan diri saya dan diri tuan-tuan puan-puan supaya jangan lupa bahawa kita ni jangan sombong. Kita rasa kita dah pandai. Tak. Masa depan kita jauh lagi tuan-tuan puan-puan nak pergi ni. Tak ada ending ni. Kehidupan akhirat tak ada ending. Agak-agak tanya diri kita, aku ni dah cukup ke ilmu tentang masa depan tu? Jadi yang itu yang kadang-kadang menyedarkan kita. Terasa Allah. Itulah sebab saya kata isu ilmu bukan isu setakat kita dapat diploma, ada ijazah, dapat kerjaya yang bagus. Selepas itu dah tak nak membaca lagi. Tak nak lagi berusaha mencari ilmu. Sebab rasanya dah selesai dah. Inilah salah. Dia punya falsafah dia dah salah. Akhirnya hasil resultnya juga salah. Jadi orang dah selesai semua, orang dah tak minat nak membaca. Berapa ramai orang bencin hari ini sanggup habis masa dengan benda-benda lain daripada menghabiskan waktu dengan membaca, mencari ilmu. Terutama untuk yang masa depan ni, perjalanan kita ke depan ni. Kita ramai yang belum sedar ni bahawa perjalanan kita terlalu jauh tuan-tuan puan-puan. Apakah kita bersedia dengan ilmu untuk pergi ke sana? Itu sebab saya tidak malu, tidak segan untuk membawa isu ni. Isu perjalanan kita ni kerana banyak benda yang kita kena belajar lagi. Jadi sebab itu berbalik kepada apa yang kita bincangkan. Isu infak ini, tolonglah ubah sedikit mindset kita. Ubah mindset kita. Balik kepada mindset sebagaimana yang diajar oleh Al-Quran. Al-Quran ajar kita banyak berinfak. Dan infak ikut keutamaan. Jadi infak ilmu itu hari ini saya tengok orang kurang bagi perhatian. Kalau semua orang sedar, saya rasa tak ada masalah lah. Apa yang saya lakukan sini, usaha untuk mencari dana, nak buat madrasah sebagai, patutnya mudah. Tak ada timbul isu. Kita ada berjuta rakyat Malaysia ni. Sepatutnya saya sebut saya nak buat sekolah. Seorang bagi seorang RM10 pun. Lebih daripada cukup dah nak buat komplek madrasah saya. 1 juta orang contoh. Bagi seorang RM10. 10 juta dah. Lebih daripada keperluan kita nak bina sekolah yang kecil. Tapi itu hanyalah impian. Setakat hari ini impian lagi. Itu sebab saya nak kena menyedarkan masyarakat kita. Kita kena sama-samalah sedarkan
sahabat-sahabat kita, jiran kita, ahli keluarga kita, bab infak ni. Allah dah sebut infak tu ganjaran dia sangat besar. Tetapi tak ramai orang buat. Kenapa? Jadi berbalik-balik. Di belakangnya ada syaitan. Jangan lupa tu. Sebab tu Allah selalu mengingatkan kita. Hari ni saya baca lagi ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Ketika mana kamu terasa ada gangguan-gangguan syaitan yang datang mengganggu kamu, cepat-cepatlah kamu beristiazah, minta tolong kepada Allah. Jadi jangan lupa tu. Tuan-tuan perempuan, ingat syaitan akan datang menghasung kita. Tak payahlah bagi perhatian ilmu ni apalah sangat. Jadi syaitan kata kamu nak berinfak, tak ada masalah, infaklah. Infaklah, suruh bagi makan ni yang banyak. Jadi buat infak makan ni, yang ni orang nak fokus, semua orang nak belanja untuk makan. Kita ajak untuk infak ilmu, yang itu syaitan tak suka. Sebab ilmu ini akan membuka mata kita, akan lebih kenal siapa syaitan itu. Itu sebab syaitan tak benci sangat kita kepada ilmu, kepada Al-Quran. Ingat tuan-tuan perempuan. Jadi ingat, musuh kita itulah dia syaitan. Sebab tu saya bila buat infak ini, kita akan terasa benar bahawa jahatnya syaitan itu akan menghalang-halang. Segala projek kita dihalang. Dengan menimbulkan sangka buruk. Ini. Kadang orang buat kerja-kerja ilmu, infak untuk ilmu, pun ada orang khianat juga. Ada orang yang tak suka. Datang dari mana perasaan-perasaan itu kalau tidak datang dari bisikan hasutan syaitan yang jahat tadi. Na'udzubillah minasyaitanirrajim. Itulah dia saya kata. Inilah cabaran kita. Musuh di belakang kita itu adalah syaitan. Yang tujuannya tidak lain. Apa yang Allah suruh, syaitan akan lawan. Allah kata berinfak, berinfak, berinfak. Syaitan kata jangan infak. Mari buat benda ni. Itulah kerja syaitan, tuan-tuan perempuan. Jadi setakat itu dulu. InsyaAllah saya akan catatkan nota-nota kuliah kita untuk tujuan tuan-tuan perempuan mengulang balik. Jadi pagi ini banyak saya menyentuh tentang surah Al-Baqarah. Jadi itu tuan-tuan perempuan, nota kita tak banyak surah tapi ayatnya banyak. Surah Baqarah tu tak kurang dari 8 ayat. Sebahagiannya saya tak sempat baca. Jadi tuan-tuan perempuan nanti untuk memahami dengan lebih, ketika ada waktu lapang, baca lagi. Dan lihat kaitannya dengan konsep infak tadi. Kemudian ayat 28. Ya. Sekadar itu sajalah kuliah kita pagi ini, tuan-tuan perempuan. InsyaAllah sekiranya diizinkan Allah kita bertemu lagi di esok hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.